Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rashidah binti Muhammad. Saya Sarina binti Momin, ID Metri 283902. Hari ini akan membentangkan berkaitan dengan tajuk Tugu Peringatan Kalabakan. Kalabakan mungkin bukan satu nama kawasan yang segar seperti nama Kota Kinabalu iaitu ibu negeri untuk Sabah, negeri di bawah Bayu sekarang. Namun, sehingga kini ianya masih lagi berstatus pekan kecil yang hanya terletak di Tawau, Sabah. Di sebalik ianya hanya satu pekan kecil namun di Kalabakan, inilah tersimpan satu peristiwa hitam yang mewarnai dunia cerita-cerita sebenar mengenai apa itu konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlaku 59 tahun dahulu. Umum mengetahui Persekutuan Malaysia dimasyhurkan pada tanggal 16 September 1963 yang mana ianya diwar-warkan dengan satu acara gemilang di Sabah maupun di Sarawak. Dan siapa pernah menyangka bahawa walaupun usianya baru berusia lebih satu bulan, tentera Indonesia melalui Perang Ganyang mereka tetap tidak pernah ambil peduli dan menghormati mengenai kewujudan sebuah negara yang baru ditubuhkan ini. Siapa pernah menyangka Tawau yang dijadikan sasaran dan bukannya ibu negeri Sabah, sedangkan untuk di Sarawak, ibu negerinya Kuching sentiasa menjadi tempat panas untuk mereka cuba bolosi. Perlulah diingat jika diambil kira dari segi kepentingan ekonomi, Tawau juga memainkan peranan penting kerana di sinilah terletaknya untuk industri pembalakan, penanaman getah, teh, koko serta banyak lagi untuk Sabah suatu waktu dahulu. Dan juga diikutkan dari segi lokasi pula, kedudukannya yang berkongsi tanah yang sama dengan sebahagian pantai-pantainya milik Sabah, Malaysia melalui kawasan Sebatik dan seterusnya, yang lain milik Kalimantan, Indonesia. Oleh kerana itulah sewaktu zaman konfrontasi, kawasan ini sentiasa menjadi titik panas kerana begitu mudah untuk dibolosi oleh tentera negara jiran. Pada akhir Disember 1963, satu batalion Regimen Askar Melayu Diraja RMD telah dihantar ke Kalabakan untuk melindungi kawasan Kalabakan dari terus dicerobohi oleh musuh yang telah bertindak di luar pembatasan sempadan. Regimen Askar Melayu Diraja RMD yang dimasukkan adalah batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Jauh sebelum itu, sebenarnya di Kalabakan sudah pun mempunyai satu balai polis yang hanya mempunyai kekuatan 9 orang anggota keselamatan, iaitu dari pasukan polis hutan dan Sabah Home Guard yang juga merupakan masyarakat tempatan Kalabakan sendiri. Apabila melihat kepada kekuatan dari unit kepolisian ini sahaja, kita sudah mampu mencongkak sekiranya Kalabakan di kancah perang apalah yang akan terjadi kelak, makanya harus ada penempatan anggota tentera di kawasan tersebut. Usai tiba di Kalabakan, apa yang dilakukan oleh anggota batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja RMD adalah membina kubu-kubu dengan menempatkan senjata artileri mereka di kedudukan yang betul. Diperkira base camp untuk Regimen Askar Melayu Diraja RMD pada masa itu adalah lebih kurang 400 elah sahaja daripada pos Balai Polis Kalabakan. Bezanya oleh kerana pos Balai Polis Kalabakan dibina dahulu, maka kawasannya sudah pun dipagari dengan pagar dawai berduri, tetapi tidak untuk base camp Regimen Askar Melayu Diraja RMD. Pada 28 Disember 1963, melalui dunia risikan pasukan keselamatan Malaysia yang turut dianggotai oleh tentera negara Commonwealth telah menerima satu informasi tentang pergerakan anggota tentera Indonesia dengan kekuatan hampir 150 orang sedang di dalam perjalanan ke satu destinasi. Kehadiran mereka hanya mampu disedari sekitar pertengahan Disember 1963. Apabila dikatakan bahawa pasukan tentera Indonesia ini telah bersikap kasar dengan
mengambil barang-barang dari sebuah kedai runcit milik seorang peniaga kaum Cina tanpa membayarnya di kawasan Serudong Laut. Berdasarkan maklumat, dinyatakan bahawa dari Serudong, tentera Indonesia ini melewati Serudong dan kemudian melalui Tarakan terus ke kawasan Selimpopon. Melalui congkakan pihak anggota keselamatan, berdasarkan kepada perjalanan anggota tentera Indonesia, sudah hampir pasti mereka akan cuba menyusup masuk ke wilayah Malaysia melalui Kalabakan. Cuma tidaklah diketahui bilakah tarikh yang sebenar mereka benar-benar ada di wilayah Malaysia pada waktu itu. Jadi bagi memperkuatkan jumlah kekuatan tentera di Kalabakan bersama-sama dengan polis, maka satu seksyen dari Platun 10 Kompeni C menyertai Platun 1 Kompeni A di Kalabakan pada tanggal 29 Disember. Bermula dari situlah mereka telah memperlengkapkan base camp mereka yang hanya ada kemah sahaja pada mulanya dengan membina kubu-kubu bagi menempatkan anggota dan senjata artileri mereka. Pembinaan kubu-kubu ini dibina pada setiap bahagian kiri dan kanan sebuah stor senjata mereka. 3 buah kubu di setiap bahagian yang mana ianya mampu menampung 3 orang anggota pada setiap kubu berserta senjata. Stor senjata pula adalah sebuah rumah atap hasil ehsan seorang pengurus kepada Bombay Burma Timber Company Limited, iaitu Mr. Reyes yang mempunyai rumah di kawasan tersebut. Ketika kebanyakan anggota tentera Regimen Askar Melayu di Raja RMD baru saja selesai menunaikan solat Isya dan hendak menjamah makanan malam mereka, iaitu kira-kira jam 8.30 malam pada waktu itulah tanpa Platun 10 Kompeni C dan Platun 1 Kompeni A sedari mereka telah diserang dengan hujan peluru dan bom tangan bertali arus dari pihak tentera Indonesia. Di dalam suasana keributan inilah ada yang sempat memasuki kubu-kubu mereka dan mula berbalas tembakan dengan senjata yang ada. Dan di pihak pos Balai Polis Kalabakan pula, apabila terdengar bunyi tembakan dari arah base camp anggota tentera, turut sama cuba ingin membantu. Tetapi belum sempat mereka sampai ke kawasan anggota tentera Malaysia, balai polis mereka turut diserang oleh satu lagi kumpulan tentera Indonesia. Mereka bertahan sebaik mungkin walau jumlah kekuatan mereka amat sedikit dengan senjata apa yang ada. Kejadian serang endap ini berlangsung agak lama sehingga menyebabkan Lieutenant Muda Raja Syahrudin mengarahkan anak-anak buahnya untuk menembak hanya pada ketika mereka melihat kelibat anggota tentera Indonesia. Ini dilakukan agar mereka tidak kehabisan peluru sebelum apa-apa bantuan datang dari pihak ibu pejabat. Hanya sekitar jam 11 malam barulah suasana senyap dan dikatakan pihak tentera Indonesia telah berjaya memboloskan diri meraihkan kemenangan mereka dengan menuju ke kawasan berpayah di utara Kalabakan. Tidak mahu mengambil risiko serangan semula, maka Lieutenant Muda Raja Syahrudin hanya mengarahkan anak-anak buahnya untuk bersiaga di kubu masing-masing. Manakala pihak polis, hutan dan Sabah Home Guard pula menanti dengan penuh sugul di balai mereka sambil erat memegang senjata masing-masing. Sekitar jam 3 pagi, iaitu pada tanggal 30 Disember 1963, barulah bantuan tiba yang diketuai oleh Lieutenant Muda Wan Nordin bin Wan Muhammad tiba di base camp Kalabakan. Di dalam suasana gelap itulah Platun bantuan telah membuat segala yang termampu untuk cuba memberikan rawatan sebaik mungkin pada mana-mana anggota yang cedera dan termasuk pasukan keselamatan di balai polis. Apabila matahari menampakkan diri dan seterusnya suasana siang sudah terang benderang, akhirnya usaha
penggeledahan mula dilakukan pada setiap perimeter kawasan 2 Pos Kawalan Keselamatan Malaysia di Kalabakan. Pada ketika inilah mereka sedari bahawa serangan hendap tentera Indonesia ini benar-benar telah mengorbankan banyak korban di pihak anggota keselamatan Malaysia. Peristiwa berdarah yang berlaku di Kalabakan, Tawau pada tanggal 29 Disember 1963 ini menyaksikan seorang ketua company dan 7 anggotanya gugur sebagai bunga bangsa, manakala 18 orang lagi cedera parah. Diceritakan hanya satu sahaja mayat tentera Indonesia yang ditemui tidak jauh daripada lokasi pertempuran. Tersentak dengan serangan ini telah menyebabkan Perdana Menteri Persekutuan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah bergegas menaiki penerbangan ke Jesselton, Kota Kinabalu sekarang pada hari berikutnya dan seterusnya ke Tawau bagi bersua muka sendiri dengan kesemua anggota Regimen Askar Melayu Diraja RMD dan polis hutan serta Sabah Home Guard yang terlibat. Di pihak tentera negara Commonwealth pula tidak mahu membiarkan pihak tentera Indonesia sebegitu saja. Mereka telah menghantar unit 1/10 tentera Gurkha yang sebelumnya bertugas di keselamatan di Kalabakan dan seterusnya menjaki musuh sehingga sampai ke lubang cacing. Di dalam sisiri ini sahaja dikatakan 20 orang tentera Indonesia berjaya dibunuh, manakala 50 orang lagi berjaya ditangkap hidup-hidup sementara yang bakinya bertemperan lari ke wilayah mereka sendiri. Bagi menengaahkan peristiwa pertempuran di Kalabakan ini, telah ditanam 8 batang pokok kelapa sebagai satu simbolik jumlah 8 orang anggota keselamatan Malaysia yang terkorban di kawasan tersebut. Selain itu, 2 tugu peringatan turut dibina iaitu satu di lokasi pertempuran manakala satu lagi di Bandar Tawau yang menyaksikan kesemua nama-nama anggota tentera yang terkorban dan cedera dicatatkan nama mereka di tugu peringatan tersebut. Inilah antara peretetan pengerang yang langsung tidak perlu sebenarnya tetapi atas keegoan seorang pemimpin besar yang bercita-cita untuk meluaskan wilayahnya sehingga tidak menghormati kewujudan sebuah persekutuan yang baru dibentuk iaitu Persekutuan Malaysia yang baru saja berusia sebulan di Malaysia yang ketika itu pertempuran berlaku. Pengorbanan anggota keselamatan Malaysia turut jangan dilupa dan mereka berjuang bukan untuk satu sandiwara tetapi bagi memastikan bahawa kita terus kekal merdeka sehingga sekarang.